Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada hari ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala penuhkan kehidupan kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah dengan izin Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini saya nak berkongsi dengan mak, ayah, kakak, abang dan semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita mengulang kaji semula perkara-perkara yang bersangkutan dengan ibadah puasa. Kita mengharapkan semoga dengan pertemuan kita pada Ramadan kali ini bukan hanya sekadar satu pertemuan, bukan hanya sekadar satu perjumpaan, tetapi kita mengharapkan semoga keberadaan kita bersama dengan Ramadan ini dan pelaksanaan ibadah puasa yang menjadi tunjang ibadah di dalam bulan Ramadan diikuti dengan ibadah-ibadah sunat yang akan kita laksanakan sehingga akhirnya benar-benar mencapai kepada matlamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan imbalan pahala-pahala kebaikan yang besar di dalam Ramadan tersebut. Dan kita mengharapkan semoga kita berada dalam Ramadan itu betul-betul dapat melaksanakan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil sebagaimana hasil yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada kita sebagai seorang hamba. Jadi pengharapan tadi tidak boleh hanya sekadar pengharapan. Kerana pengharapan hanya semata-mata pengharapan, maka dia akan jadi angan-angan. Lalu ketika itu perlu kita adakan persiapan. Apa persiapannya? Iaitu setidak-tidaknya kita mengulang kaji balik perkara-perkara yang bersangkutan dengan ibadah puasa terutamanya. Untuk pertemuan kali ini saya nak mengulang kaji ataupun mengajak terutama diri saya sendiri dan kepada semua mak, ayah, abang, kakak dan semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita mengulang kaji balik perkara-perkara yang bersangkutan dengan ibadah puasa. Dan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu taala, pertemuan yang lain pula kita akan cuba bicarakan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan Ramadan yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi pada saya ini ada satu kitab untuk jadikan sebagai bahan rujukan dalam kita mengulang kaji perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadah puasa. Saya menggunakan kitab Safinatun Najah ataupun syarah dia Misbahul Tuja. Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami Asy-Syafi'i dan telah disyarahkan semula kitab ini oleh kitab Misbahud Duja
dan juga disusun oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Sebab saya melihat kitab ni kitab yang terkini, walaupun kitab-kitab lama, tetapi susunan-susunan yang terkini dan ada hukum-hukum yang terkini yang disebut, permasalahan-permasalahan terkini yang disebutkan dalam syarah ataupun susunan daripada Ustaz Mahathir Jul, dan mudah untuk kita baca dan kita fahami, insya-Allah. Kitabus Saumi, Kitabus Saum. Bermula ini satu kitab pada menyatakan puasa. As-Saum daripada segi bahasa menahan diri. As-Saum daripada makna lughah ataupun makna bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu. Apa sekalipun kita tahan diri kita daripada melakukan sesuatu perkara, maka dipanggil saum ataupun dipanggil puasa. Saya tak nak makan lah, saya tak nak makan, saya menahan diri daripada makan, maka dipanggil puasa. Saya menahan diri daripada marah, panggil puasa. Saya menahan diri daripada benci, puasa. Saya menahan diri daripada keluar rumah. Kita hari ni PKP, kita tak keluar rumah, kita tahan diri kita daripada keluar rumah kerana mengikut aturan ataupun tuntutan pemerintah, kerajaan, supaya kita jangan keluar rumah. Maka kita tahan diri, kita menahan diri tadi dipanggil puasa. Itu daripada segi makna lughah. Daripada segi makna syarak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, iaitu masuknya waktu subuh sehingga tenggelamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Ni dia. Yang dikatakan puasa daripada segi makna istilah syarak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Daripada mana? Daripada mula terbitnya fajar, iaitu masuknya waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Jadi sepanjang tu, kita tahan diri kita, menahan diri kita, jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Sejak bila? Sejak daripada terbit fajar masuk waktu subuh sehinggalah terbenam matahari masuk waktu maghrib. Jadi sepanjang tu kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi nanti dekat depan nanti kita akan tengok apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ni, itulah yang dikatakan puasa daripada makna istilah ataupun ketetapan ulama-ulama fiqh. Kemudian yang seterusnya, asal nama Ramadan. Ni sikit kita tengok kenapa dinamakan Ramadan. Ni ulama zaman bangsa Arab dulu, nama Ramadan ni lama dah ada dah. Nama Ramadan ni, nama-nama tu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dah ada dah. Sebelum daripada Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi seorang Nabi dan Rasul, Arab telah menggunakan nama-nama bulan. Dan salah satu daripada nama bulan itulah nama Ramadan. Ramadan ni diletakkan nama Ramadan kerana bermaksud panas terik. Panas terik sehingga dinamakan bulan itu bulan Ramadan, kerana Ramadan itu mengandungi makna panas. Ni dia. Asal puasa Ramadan telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Pada bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Baginda wafat pada tahun 11 Hijrah. 8 bulan sebanyak 29 hari dan 1 bulan genap 30 hari. Jadi mula-mula disyariatkan, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ni sebagai satu pensyariatan kewajipan ibadah, pelaksanaan ibadah puasa. Bila ni? Pada tahun kedua Hijrah. Ketika itu Nabi SAW sudah berada di Madinah. Bulan Sya'ban turun ayat ini, kewajipan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Jadi Rasulullah SAW sempat melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Kenapa? Kerana Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah.
Jadi disebut kat sini 8 kali 8 bulan Rasulullah berpuasa sebanyak 29 hari, dan 1 bulan Rasulullah sempat genap 30 hari. Jadilah 9 kali Rasulullah sempat berpuasa di dalam bulan Ramadan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ni kita ulang kaji. Jadi kita tak banyak baca banyak-banyak. Sebab untuk kita ingat-ingat balik. Kita ingat-ingat balik tentang perkara-perkara yang bersangkut paut tentang puasa, ibadah puasa. Syarat-syarat sah puasa ada 4 perkara. Dalam kitab ni menyebutkan syarat-syarat sah puasa. Untuk memastikan sah puasa seseorang itu ada 4 syarat. Yang pertama, seseorang itu mesti Islam. Syarat yang pertama untuk sah puasa seseorang itu, syarat yang pertamanya mesti Islam. Syarat yang kedua berakal. Dan syarat ketiga suci daripada haid. Syarat keempat mengetahui tentang waktu tersebut memang dibolehkan berpuasa. Ni 4 syarat. Syarat untuk memastikan seorang tu puasanya sah. Kita nak tengok seorang tu puasa dia sah ke tak. Syarat dia ada 4. Syarat pertama mesti Islam. Mesti pastikan orang yang berpuasa tadi, seorang tu mesti di Islam. Dia bukan kafir, dia bukan murtad. Kalau kafir tu awal-awal lagi puasa dia dah memang tak terima dah. Dia berpuasa dalam keadaan dia tu kafir, bukan Islam. Jadi puasanya tidak sah. Samalah macam orang yang nak buat ibadah korban. Kita dapati sekarang ni ada orang non-Muslim dia nak buat ibadah korban. Jadi ibadah korban dia tu sah ke tak? Ibadah korban dia tak sah, tak dikira sebagai ibadah korban. Jadi pahala dapat tak? Tak dapat pahala, kerana syarat pahala mesti ibadah, dan ibadah tu syaratnya mesti Islam. Mana mungkin orang tu dia tak mengakui Allah, tak mengiktikadkan Allah, tiba-tiba nak mengharapkan pahala daripada Allah. Itu satu perkara yang mustahil. Jadi syarat yang pertama untuk pastikan seseorang itu puasanya itu sah, maka mestilah dia Islam. Dia mengiktikadkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan seorang yang kafir. Begitu juga permasalahan Islam ini bila tika mana seorang itu murtad. Seseorang itu murtad, tengah-tengah puasa dia murtad. Apa maksud murtad? Melakukan sesuatu perkara yang merosakkan iktikad akidah keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia menafikan Allah ataupun menafikan sesuatu hukum yang bersangkut paut dengan hak Allah, ataupun sangkut paut dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu jatuh murtad. Puasanya tadi macam mana? Puasanya automatik batal ataupun tidak sah. Jadi orang murtad ni bagaimana nak buat? Nak tak nak dia kena bertaubat, bersyahadah dan kembali kepada Islam. Ni dia. Barulah habis puasa pada hari tu. Puasa hari tu yang dia murtad tadi tidak sah, maka wajib dia ganti. Bagi orang kafir tadi pula, orang kafir yang baru masuk Islam, contoh katalah umur dia 21 tahun dia masuk Islam. Jadi 21 tahun, 20 tahun sebelum tu puasa dia macam mana? Tak perlu qada. Tapi bagi orang murtad tadi, selama dia murtad, dia meninggalkan puasa tadi, wajib dia qada. Itu perbezaan di antara orang kafir, puasa orang kafir, dan puasa orang murtad. Okey dia. Yang kedua syarat sah ialah berakal. Syarat sah yang kedua iaitu berakal. Berakal ini pastikan seseorang itu seorang seorang yang betul-betul sempurna akal dia. Dia tak pitam, dia tak gila. Lalu dia juga memayis, yang boleh membezakan di antara baik dan buruk. Dalam bab memayis ni pula, ulama letakkan garis pandu. Memayis ni orang yang boleh menyucikan kencing dan beraknya dengan sendiri. Dan kitab yang lain disebutkan orang memayis ini orang yang boleh makan dengan sendiri. Dia tahu mana baik, mana buruk, mana bersih, mana kotor. Dikatakan mumayyiz. Jadi permasalahan mumayyiz ini termasuk juga dalam syarat sah puasa tadi yang kedua, iaitu berakal. Termasuk juga tentang masalah orang gila. Jadi orang gila ni tak sah puasa. Sama ada gila dia memang dia gila terus, ataupun gila dia datang-datang. Kejap datang, kejap pergi. Jadi waktu dia gila,
maka tidak sahlah puasa dia. Jadi bagi orang gila ni macam mana puasa dia? Puasanya tidak ada ganti, tak perlu diganti. Kemudian di antara syarat sah puasa lagi iaitu suci daripada darah haid. Perempuan yang berhaid, sama ada haid dia tu haid yang mendatang ataupun haid yang sedia ada. Macam contoh dia sedang berhaid, dia berhaid hari ni, dia berhaid sampailah masuk bulan Ramadan, maka beberapa hari bulan Ramadan tu dia tak boleh berpuasa. Ataupun tiba-tiba dia dah berpuasa hari pertama, insya-Allah kita akan berpuasa tahun ini pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu kita mula puasa, dia pun boleh puasa. Pada awalnya dah bangun sahur, dah solat subuh, tiba-tiba pukul 10 pagi datang haid, maka hari itu puasa pada hari itu tidak ada, walaupun dia dah bersiap sedia dengan sahur, walaupun dia dah bersiap sedia dengan solat dan sebagainya. Tetapi bila tika mendatang saja haid di atas seorang perempuan, bukan lelaki, haid ni hanya khusus bagi orang perempuan saja, maka ketika itu tidak adalah puasa padanya selama dia berhaid. Dan yang keempat syarat sah puasa iaitu mengetahui tentang waktu tersebut memang dibolehkan puasa. Kerana kita ni ada waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa, waktu-waktu haram berpuasa. Contohnya pada hari raya, hari raya tak boleh berpuasa, jadi pastikan hari itu hari yang memang dibolehkan puasa. Ini dalam perbicaraan puasa-puasa sunat, terutamanya kita nak melaksanakan puasa sunat ataupun puasa nazar, puasa wajib, tapi tengok keadaan hari yang kita nak puasa tadi, puasa yang betul-betul dibolehkan puasa. Tapi kalau puasa Ramadan ni dah confirm dah tak ada masalah. Daripada mula 1 Ramadan sehinggalah 29 ataupun 30 Ramadan, maka tidak ada satu hari pun yang tak boleh puasa. Wajib puasa, bahkan wajib puasa. Ni dia. Itu adalah 4 syarat yang menjadi kayu ukur untuk meletakkan puasa seseorang itu sah ataupun tidak. Kemudian kita masuk pada perkara yang keempat, syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Apabila seseorang itu menepati saja syarat-syarat ini, maka wajiblah ke atasnya berpuasa. Ni dia. Bila tika mana seseorang itu menepati 5 syarat. Di sini ulama letakkan 5 syarat ataupun 5 perkara yang menjadi syarat untuk seseorang itu wajib puasa. Jatuh kewajipan ke atasnya untuk berpuasa. Yang pertama sekali Islam. Pertama sekali syarat wajib ke atas seorang itu puasa, dia mesti Islam. Dia bukan kafir, dia bukan murtad, dia Islam. Munafik wajib puasa. Sebab dia tak termasuk lagi kafir ataupun dia tak termasuk murtad, walaupun depan lain belakang lain, wajib. Tapi kalau katalah dia melakukan perkara-perkara yang sehingga melambangkan diri itu seorang murtad, maka jatuhlah ke atasnya itu hukum murtad. Tidak ada kewajipan puasa. Tapi walaupun tidak ada kewajipan puasa, tetap tuntutan dosa tadi ada ke atas, jatuh ke atas seseorang tersebut yang murtad tadi. Jadi syarat wajib puasa yang pertama, pastikan seseorang itu Islam. Yang kedua, mukallaf. Kedua, mukallaf. Apa yang dimaksudkan mukallaf? Iaitu orang yang dibebani dengan hukum syarak. Orang yang dibebani oleh hukum syarak. Maksudnya taklifan di atas dia. Dia bertanggungjawab, ada dosa, ada pahala. Bila seseorang itu dia melepasi ataupun mendapati syarat-syarat mukallaf ada pada dirinya, maka dia dipanggil mukallaf. Apa yang maksud mukallaf? Maksud mukallaf itu dipertanggungjawabkan ke atasnya dengan dosa ataupun pahala. Apa maksud dosa? Dosa bila dia meninggalkan arahan ataupun melanggar larangan, maka berdosa. Apa maksud pahala? Bila dia melaksanakan arahan dan meninggalkan larangan, maka berpahala. Itu orang yang mukallaf tadi. Apa syarat-syarat mukallaf? Syarat mukallaf ada 3. Syarat mukallaf dalam kitab ni disebutkan ada 3. Yang pertama, baligh. Seseorang yang baligh, bila sampai umur saja, baligh dipanggil baligh. Kalau lelaki, dia sampai umur ataupun baligh lelaki tadi sama ada dengan mimpi ataupun keluar air mani.
mimpi ataupun keluar air mani, ataupun kalau dia tak mimpi keluar air mani, dia sampai umur iaitu 15 tahun. Baliklah dia. Sama ada balik dengan mimpi ataupun keluar air mani, mimpi keluar air mani, ataupun dia sampai umur 15 tahun. Bagi orang perempuan pula, keluar haid, keluar darah haid seawal 9 tahun. 9 tahun, ataupun dia tak keluar haid, 10 tahun tak keluar, 11 tahun tak keluar, 12 tahun tak keluar, tapi lalu ketika itu dia balik, perempuan tadi, dengan sampai usia iaitu 15 tahun. Mukallafnya, syarat mukallaf seseorang itu yang kedua iaitu berakal. Apa maksud berakal? Iaitu dia tu tak gila, dia tu siuman, dia tu boleh berfikir. Bahkan sebahagian ulama masukkan berakal ni termasuk juga mumayyiz. Termasuk juga mumayyiz, iaitu boleh membezakan di antara baik ataupun buruk. Syarat mukallaf seseorang itu, seorang tu boleh dikatakan mukallaf, syarat yang ketiga sampai seruan Islam kepadanya. Seruan Islam tadi sampai kepadanya, lalu dia dapat beramal dengan amalan Islam, maka ketika itu dipanggil dia mukallaf. Ini 3 syarat. Jadi orang asli, kita kata orang asli lah, kita kat bandar ni tak ada masalah, kita kat kampung tak ada masalah, Islam sampai insya-Allah. Tapi orang asli yang nak masuk kampung dia sampai 4 jam, tak jumpa, susah, susah, terputus hubungan ataupun terputus penyampaian seruan Islam tadi, maka ketika itu dia tidak termasuk mukallaf. Tetapi hari ni orang asli pun hebat. Orang asli pun ada Astro, orang asli pun pakai internet, orang asli pun pakai TikTok. Jadi hari ni tak ada alasan untuk dia menyatakan bahawa Islam tak sampai. Jadi kita pula sebagai orang Islam berkewajipan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka supaya mereka tahu tentang Islam. Selebihnya dia nak masuk Islam, dia tak masuk Islam, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi bila dah duduk dalam Islam, kita tak boleh guna pakai ayat tadi. Bila kita dah duduk dalam Islam, kita tak boleh sebut lagi la ikrah fiddin. Aku nak puasa, puasalah. Aku tak nak puasa, suka hati aku lah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Itu salah, pandangan salah. Pandangan betul iaitu la ikrah fiddin itu bila ketika mana orang berada di luar Islam, dia nak masuk Islam, kita tak dipaksa. Tapi berkewajipan ke atas kita untuk menyampaikan Islam pada dia. Tapi bila masuk Islam, maka ketika tu nak tak nak, mahu ataupun tidak, terpaksa, wajib kita solat, wajib kita puasa, wajib kita melaksanakan segala tuntutan kewajipan daripada Allah dan meninggalkan segala-gala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Jadi bila ketika mana sampai ataupun cukup syarat mukallaf tadi, maka ketika itu seseorang itu dipanggil mukallaf. Bila dia mukallaf, maka takliflah ke atas dia wajib puasa. Dan perkara syarat wajib puasa yang ketiga iaitu mampu berpuasa. Syarat wajib puasa iaitu jadi seterusnya syarat wajib puasa yang ketiga iaitu seorang tadi mestilah mampu berpuasa. Maksud mampu berpuasa ni bagaimana? Dia mampu mengikuti segala ketetapan ataupun pelaksanaan ibadah puasa tadi. Lebih-lebih lagi kemuncaknya dalam menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, apatah lagi lebih-lebih lagi makan dan minum. Dia mampu. Dia mampu tak makan, dia mampu tak minum, dia ada kuasa. Bukannya saja-saja, saya rasa saya tak boleh puasa lah, saya tak mampu. Padahal dia ada kuasa, dia mampu, dia ada kudrah, dia sihat. Tidak ada sesuatu perkara syar'i yang menghalang diri dia, atau dipanggil uzur syar'i. Jadi di hadapan nanti kita akan bincangkan tentang masalah uzur syar'i yang dibolehkan seseorang itu sehingga dia tidak berpuasa. Tapi syarat di sini wajibnya seorang itu berpuasa bila ketika mana dia mampu berpuasa. Dan yang keempat iaitu sihat, tidak sakit. Apa maksud sakit kat sini? Sakit yang sehingga doktor sendiri yang mengeluarkan kenyataan bahawa dia tidak boleh puasa. Maka barulah dia melepaskan ataupun terlepas diri dia daripada kewajipan berpuasa. Bukan dia yang meletakkan saya sakit, saya tak boleh puasa. Tak. Orang yang berautoriti. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar pada kita, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu bila tika mana, maka bertanyalah kamu kepada ahlinya
jika kamu tidak mengetahui. Jadi yang mengeluarkan kenyataan ataupun ketetapan sama ada seseorang itu boleh puasa ataupun tidak pada sakit dia tadi, iaitu autoriti dia kepada doktor. Doktor, bukan dia yang membuat. Saya rasa saya tak boleh puasa lah, saya tak mampu nak puasa. Tak boleh. Jadi kalau katalah atas sebab sakit tadi, yang menjadi autoriti untuk meletakkan dia tu boleh meninggalkan kewajipan puasa tadi, iaitu doktor. Setidak-tidaknya doktor yang menyatakan, oh pakcik, makcik ataupun cik, abang, kakak, jadi melihat pada penyakit ini, dia akan membawa mudarat jika encik ataupun abang meneruskan puasa. Jadi ketika tu dah melepasi diri dia daripada kewajipan berpuasa. Dan yang kelima, wajib puasa lagi, iaitu bermukim. Syarat wajib puasa, syarat ke atas seorang itu sehingga dia wajib puasa, iaitu dia bermukim. Apa maksud mukim? Iaitu dia menetap, dia tidak musafir. Dia tidak melakukan perjalanan sehingga 2 marhalah. 2 marhalah ni ada pandangan kata 85 km, ada pandangan kata 90 km, ada yang kata 95 km. Jadi kebanyakan ulama mengambil tengah-tengah, iaitu 90 km tu lebih baik. Nak berjaga-jaga daripada perkara syubhat, sama ada 85 ataupun 95, maka kebanyakan ulama mengambil 90. Jadi itulah 4 syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Yang pertama, seorang itu mesti Islam. Yang kedua, dia mestilah mukallaf. Yang ketiga, mesti mampu untuk berpuasa. Yang keempat, dia mesti sihat tubuh badan dia. Yang kelima, iaitu dia mesti bermukim, tidak bermusafir. Maka orang musafir ni dia boleh buka puasa. Musafir yang bagaimana? Musafir yang berjalan ataupun berlayar ataupun terbang yang lebih daripada 2 marhalah, iaitu 90 km. Itu dia. Jadi seterusnya, rukun-rukun puasa. Ni ada rukun ni. Puasa ada rukun. Jangan esok bila sebut je rukun ni tenganga kita. Ada rukun ke tak ada rukun? Rukun ni macam tulang belakang, tulang utama. Benda ataupun perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan, maka batal ataupun tidak sah. Rukun ni penting. Kalau kata ular ada tulang, katil ada tulang, rumah ada tiang, tubuh kita ni pun ada tulang belakang, tulang benda yang teras. Begitu juga ibadah-ibadah. Tidak boleh ibadah ataupun tidak terlepas sesuatu ibadah itu daripada rukun. Solat ada rukun, tawaf ada rukun, haji ada rukun, sedekah ada rukun. Apatah lagi ibadah puasa yang panjang masanya itu hampir sehari itu, pasti ada rukun. Cuma di dalam kitab ini menyebutkan rukun puasa ada 3. Tapi jangan pelik pula. Sebab ada sebahagian kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i menyebutkan rukun puasa 1, iaitu niat. Ada sebahagian kitab dalam mazhab Syafi'i ini menyebutkan rukun puasa ni 2, iaitu niat dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi di dalam kitab ini, ulama ataupun Syekh Salim Al-Hadrami meletakkan rukun puasa ni ada 3. Tapi tak salah, semua tak salah. Yang 1 rukun pun betul, yang 2 rukun pun betul, yang 3 rukun pun betul. Semuanya betul. Kerana apa? Cuma yang membezakan ialah ada sebahagiannya meletakkan 1, tetapi bukan menyalahkan yang 2 dan tak menyalahkan yang ketiga. Ataupun yang meletakkan 2 tidak menyalahkan 1 itu salah, ataupun yang ketiga salah. Jadi semuanya betul. Jadi di sini Syekh Salim Al-Hadrami meletakkan rukun puasa ni ada 3. Yang pertama niat. Yang pertama niat puasa, niat pada malamnya, iaitu pada setiap malam pada bulan Ramadan. Pertama sekali mesti niat puasa pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kalau katalah ada 29 hari, maka 29 hari setiap malam. Apa maksud malam kat situ? Iaitu masuk saja waktu maghrib, bermula waktu maghrib sehinggalah masuk waktu subuh. Jadi itu dipanggil malam. Jadi sepanjang daripada maghrib sehingga subuh itulah kita dituntut untuk berniat puasa. Bagi puasa Ramadan, wajib niat puasa pada malam hari. Tapi kalau puasa sunat, kita dibolehkan niat selagi mana tidak tergelincirnya matahari, iaitu hampir masuk waktu zuhur, selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan
puasa. Jadi niat ni setiap malam. Habis macam mana niat untuk niat yang sekali niat pada awal Ramadan, satu Ramadan, besok satu Ramadan, malam ni kita niat untuk 30 hari. Boleh, tak ada masalah. Mengikut mazhab Maliki. Dan juga ada pandangan dalam Syafi'i sendiri menyatakan bahawa kita dibolehkan untuk niat pada awal Ramadan untuk menjaga kemuslihatan niat tadi pada malam-malam berikut. Tetapi bukan bermakna kita dah niat pada satu Ramadan dan melepaskan, maksudnya tak perlu lagi niat pada puasa niat pada awal Ramadan untuk menjaga kemuslihatan niat, takut-takut terlupa niat pada malam-malam berikut, tetapi pada malam berikutnya 2, 3, 4 tetap kita dituntut niat mengikut kesempurnaan mazhab Syafi'i. Jadi dua-dua. Kita datangkan yang pertama untuk menjaga kemuslihatan, kita tetap juga melaksanakan mazhab Syafi'i, iaitu niat pada setiap malam sebagaimana tuntutan asal ke atas kita sebagai seorang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Yang kedua, meninggalkan segala perkara yang membatal. Rukun yang kedua, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan sedar yang dia berpuasa dan boleh memilih tidak ada paksaan serta bukan jahil yang makzur, dimaafkan oleh syarak. Jadi dia rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari atau daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, dalam keadaan dia sedar bahawa aku ni tengah puasa. Dalam keadaan dia sedar dan dia tidak melakukan uzur dan dia tidak berada dalam uzur syar'i. Ni syarat yang kedua. Apa yang dikatakan uzur syar'i? Uzur syar'i ni ma'zur, jahil yang ma'zur. Jahil yang ma'zur, yang dimaafkan. Jahil yang ma'zur. Jahil dia tahu bahawa dia tu tengah puasa, dan dia tahu bahawa perkara-perkara, dan dia mesti tahu bahawa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau katalah dia tu termasuk dalam jahil ma'zur. Apa maksud jahil ma'zur? Jahil yang dimaafkan syarak. Siapa jahil yang dimaafkan syarak ni? Jahil ni bodoh, tak tahu. Orang yang tak tahu dalam keadaan dimaafkan oleh syarak, iaitu yang pertama dia kata apa? Jahil kerana baru masuk Islam. Jahil kerana baru mula Islam. Dia tak tahu, rupanya tak makan tak boleh. Puasa dia puasa, tapi rupanya dia tak tahu, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh memasukkan sesuatu perkara dalam rongga, dia tak tahu. Jadi kalau dia buat juga, dia dimaafkan. Ni dia. Jadi rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan disedar, bukan tak sedar, disedar. Dan juga dia tak termasuk dalam keadaan dan juga terlepas tuntutan tadi kepada orang jahil ma'zur ataupun jahil yang dimaafkan. Dan rukun yang ketiga iaitu orang berpuasa. Orang berpuasa. Ada setengah ulama tak masukkan ni sebab dah tentulah bila sebut puasa jatuh ke atas orang berpuasa. Tetapi alasan ulama di sini, Syekh Salim kata apa? Kerana dia melihat kepada rukun jual beli. Rukun jual beli ni ada ijab, ada qabul. Ada orang yang menjual, ada orang menjual, ada orang yang membeli. Orang menjual, orang membeli. Begitu juga dalam berpuasa, ada niat puasa dan juga ada orang yang berpuasa. Itu sehinggakan akhirnya kita mendapati bahawa di dalam kitab ini Syekh Salim mendatangkan rukun yang ketiga, iaitu orang berpuasa. Jadi dalam niat puasa tadi, saya lupa. Niat puasa tadi setidak-tidaknya kita sebut lafaz niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat. Lafaz, bukan niat, lafaz. Hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat puasa tadi. Lafaz tu pada bibir, niat tu pada hati. Lafaz pada bibir, niat pada hati. Jadi melafaz tu hukumnya sunat, niat dalam hati tu hukumnya wajib, rukun. Jadi melafazkan untuk membantu niat, melafazkan pada dua bibir untuk membantu kesempurnaan pada niat tadi. Jadi
Lafaz dia sebagai ni. Lepas tu kita datangkan pada niat. Sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala di hati. Ni dia. Okey, seterusnya kita masuk dalam sunat puasa. Perkara yang keenam, sunat puasa. Antara antara perkara sunat yang dilakukan ketika berpuasa dan dalam bulan puasa termasuklah ni dia, perkara-perkara yang disunatkan ketika di dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga bulan puasa. Yang pertama, segera berbuka puasa, iftar pada waktunya. Berbuka puasa betul-betul pada waktunya, tidak melambat-lambat. Itu dia. Yang pertama. Biasa iftar ni tak ada masalah. Orang akan tunggu waktu buka. Tunggu depan TV. Itu sebabnya biasanya kita berbuka depan TV. Kenapa? Menunggu azan. Jadi menunggu azan ni kena pastikan betul-betul azan kat TV tu kat negeri mana. Jangan tersilap pula. Duduknya dekat Sabah. Tengok TV Selangor. Jadi TV Selangor ni macam TV kita RTM, TV3 dan sebagainya, ataupun radio tu kebanyakannya, kalau katalah radio tu radio utama di Kuala Lumpur, jangan kita di Sabah ikut pula radio tadi ataupun TV tadi, kerana mungkin ada pergeseran masa yang tak sama. Jadi jalan iftar ni kena pastikan betul-betul kita berbuka puasa tadi tepat pada masa dia. Tidak terlalu cepat sehingga kan belum masuk waktu, ataupun tidak melambat-lambatkan. Ni dia. Itu sunat. Bahkan terlalu cepat batal. Terlalu cepat batal. Melambat-lambatkan hukumnya makruh. Belum masuk waktu, walaupun 5 minit, walaupun 3 minit, walaupun 2 minit, walaupun 1 minit, belum masuk waktu, dia dah makan, maka hukumnya batal. Ataupun melambat-lambatkan, saja melambat-lambatkan, hukumnya makruh. Ni dia. Yang kedua, sunat puasa tadi, sunat berpuasa lagi, iaitu makan sahur dan melambatkannya, iaitu pada 1/3 malam yang terakhir. Yang pertama, makan sahur. Dan juga dalam nak makan sahur tadi pula, pastikan 1/3 malam yang terakhir. Apa maksud 1/3 malam? Kira daripada pukul 7 kita, 7.20 kita buka puasa. 7.20, 7.21 maghrib sekarang 7.21 kita buka puasa. Kiralah daripada 7.21 sampailah waktu subuh, kemudian bahagikan 3. Maka ketika itu 1/3 daripada 3 tadi yang terakhir. Itulah waktu yang paling aula ataupun dituntut sunat ke atas kita untuk bersahur, melambat-lambatkan. Sehingga kan ada pandangan ulama menyebutkan bahawa orang yang bersahur, konon-kononnya bersahur pada awal malam, contohnya lepas maghrib ataupun lepas isyak, macam kita panggil lepas solat sunat tarawih, biasanya kita ada ada jamu-jamu makan tu, maka dia tak dipanggil sahur. Awal malam, makan pada awal malam itu tidak dipanggil sahur. Sahur mestilah setidak-tidaknya disebut oleh para ulama, iaitu pada 1/3 malam yang terakhir. Dia. Mengakhirkan, di antara sunat puasa lagi, mengakhirkan sahur sehingga masuk waktu imsak, iaitu kadar masa yang cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran sebelum solat subuh. Itu yang paling terbaik. Yang paling terbaik sunat ke atas kita, afdal, iaitu mentakhirkan sahur tadi setidak-tidaknya 50 ayat. 50 ayat Al-Quran yang dibaca sehinggalah waktu subuh. Ada sebahagian sebut 2 rakaat solat. Ada sebahagian kata 2 rakaat solat. Ada yang sebahagian kata 4 rakaat solat. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini sebutkan setidak-tidaknya 50 ayat Al-Quran kita dibaca. Jadi waktu itu adalah waktu seafdal-afdalnya mentakhirkan sahur. Tapi kena pastikan jangan sampai kita tergelincir makan terlampau asyik sehingga kan masuknya waktu subuh. Ni dia. Dan kemudian di antara sunat lagi, iaitu berbuka puasa dengan segera ketika yakin waktu masuk, waktu maghrib telah masuk. Kena berbuka dengan segera, tidak melambat-lambatkan. Bila masuk saja azan, bila azan maghrib berkumandang saja, maka cepat-cepat kita berbuka. Jadi bila kita nak memperpanjang-panjangkan doa, iaitu sebelum. Itu sebabnya kalau katalah 7.21 tu dah masuk waktu maghrib, 7.21, maka pukul 7 tu kita dah duduk menunggu dan memperbanyakkan zikir, wirid dan juga
doa. Jadi bila masuk je waktu berbuka, terus kita baca doa berbuka, dan dipanjangkan sedikit dengan doa-doa yang lain sedikit aja, dan terus kita berbuka. Jangan dilambat-lambatkan. Kemudian di antara sunat-sunat puasa lagi membaca doa ketika berbuka puasa. Ni doa berbuka puasa yang disunatkan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu zahabaz zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah alhamdulillahillazi a'ani fasumtu warzaqani faaftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kullu syai'in an taghfirali. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dengan rezekimu daripadamu, dan dengan rezeki daripadamu aku berbuka. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat, dan telah tetap pahala insya-Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku dapat berpuasa, dan memberi rezeki kepadaku sehingga aku dapat berbuka, dan aku memohon dengan rahmat-Mu yang luasnya melebihi segala sesuatu, maka ampunilah diriku ya Allah. Ni doa. Doa yang disunatkan kita baca ketika hendak berbuka puasa. Di antara lagi perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa, iaitu sunat berbuka dengan kurma rutab. Kalau kurma rutab tak ada, kita disunatkan dengan kurma busron, kurma hijau. Kalau kurma hijau tak ada, pakai tamar, iaitu kurma kering. Jika tak ada, pakai dengan air zam-zam. Kalau air zam-zam tak ada, pakai hulwun. Maksud hulwun iaitu makanan manis yang tidak dimasak, seperti zabib, anggur kering ataupun madu. Jika tak ada zabib tadi ataupun anggur kering ataupun madu, dengan halwa iaitu makanan yang manis seperti manis-manisan. Dalam erti kata, pertama sekali dengan kurma, yang kedua air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, dengan manisan seperti zabib ataupun madu, ataupun kalau tak ada, barulah kuih-kuih manis. Dalam erti kata, mestilah disunatkan berbuka puasa tadi dengan makanan manis terlebih dahulu. Jangan duk sibuk asam pedas, jangan duk sibuk masak lomak cili padi. Jadi mula-mula basahi bibir kita dengan makanan yang manis. Nak lebih afdal iaitu dengan rutab. Ni yang diajar oleh Nabi SAW. Di antara perkara yang disunatkan lagi, menahan diri daripada makanan syubhat dan juga syahwat yang dibolehkan. Makanan syubhat dan syahwat yang dibolehkan seperti mendengar, melihat, menyentuh ataupun menghidu bau wangi minyak atar ataupun perfume. Di antaranya disunatkan supaya kita ni menghindarkan diri daripada makanan yang syubhat dan juga syahwat yang dibolehkan. Maksud syahwat yang dibolehkan iaitu daripada pusat ke atas, lutut ke bawah. Jadi kita ada pasangan, kita ada isteri, kita ada suami. Jadi kita bergendeng-gendeng, kalau dalam bahasa kitab, bermain-main, bersendegurau di antara pusat ke atas ataupun lutut ke bawah. Harus hukumnya, tetapi makruh. Harus tapi makruh. Dan sunat meninggalkan. Lebih baik meninggalkan. Kenapa? Bermain-main di tepi telaga, takut jatuh ke dalam telaga. Maka lebih baik elak. Disunatkan kita menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan syahwat, baik sama ada mendengar, melihat, menyentuh ataupun menghidu bau-bau wangian. Bau wangian pun tak boleh. Bukannya hukum haram, tetapi makruh, dan lebih baik elak, hukumnya sunat. Kemudian di antara perkara yang disunatkan lagi, mandi junub sebelum fajar. Kalau katalah malam tu kita berjimak dengan isteri kita, ataupun mimpi sehingga mengeluarkan air mani, maka wajib mandi. Mandi wajib ni sunat sebelum fajar. Apa maksud sebelum fajar? Sebelum subuh. Tapi kalau katalah kita mandi selepas subuh pun tak ada masalah. Puasa sah tak sah, cuma tertinggallah solat fardu subuh. Maka sebaik-baiknya kita disunatkan, kalau katalah kita berjunub pada malam hari, kita disunatkan supaya kita mandi wajib sebelum subuh. Kemudian di antara perkara yang disunatkan lagi, memperbanyakkan membaca Al-Quran, ibadah, iktikaf dan berzikir, terutamanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Itu di antaranya. Di antara perkara yang disunatkan kepada kita orang yang berpuasa, itu memperbanyakkan baca Al-Quran. Ni alhamdulillah kita dapati banyak ahli-ahli grup yang sudah mengadakan bacaan tadarus secara grup.
di dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah. Jadi memperbanyakkan ibadah-ibadah lain, seperti zikir, wirid, kemudian memperbanyakkan iktikaf. Ni ada juga pandangan menyebutkan seringan-ringan pandangan iktikaf, iaitu iktikaf pada tempat dipanggil Baitul Musalla. Maksud Baitul Musalla iaitu kat rumah kita ni kita letak satu ruang untuk kita laksanakan solat, ataupun solat berjemaah. Itu memang ruang solat. Maka di situ setidak-tidaknya kita dibolehkan beriktikaf, setidak-tidak dibolehkan beriktikaf dalam keadaan mudarat lah. Sepatutnya kita beriktikaf ni di masjid, di jami', tempat yang dibolehkan iktikaf mengikut asal hukum. Tapi dalam keadaan sekarang kita dah tak boleh lagi pergi masjid, kita tak boleh melaksanakan iktikaf di masjid, tak boleh keluar rumah. Maka ulama sebut ada pandangan ulama seringan-ringan yang dibolehkan iktikaf pada Baitul Musalla, iaitu satu ruang di dalam rumah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan solat. Di situ boleh niat iktikaf. Semoga Allah Ta'ala terima iktikaf kita setidak-tidaknya. Kemudian di antara lagi disunatkan bagi orang berpuasa, iaitu solat sunat tarawih dan witir. Ni satu tanggungjawab besar bagi ketua keluarga tahun ni, melaksanakan solat sunat tarawih dan witir, mengimani keluarga. Jadi selalu kita ni pandai mengomen je, 8 rakaat, 20 rakaat, laju sangat, pendek sangat, itulah, inilah. Tahun ni Allah Ta'ala ajar kita rasa sendiri macam mana kita pula jadi imam. Jadi kena tengok balik, koreksi balik, belajar balik macam mana nak buat ataupun melaksanakan solat sunat tarawih dan diikuti dengan solat sunat witir. Kemudian di antara yang disunatkan lagi, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ia adalah sedekah yang terbaik di bulan Ramadan. Jadi sekarang ni nak keluar rumah tak boleh. Setidak-tidaknya kita buat COD, kita hantar kat jiran-jiran kita. Ataupun setidak-tidaknya kalau katalah jangan jauh, yang dekat-dekat lah, yang agak-agak kita boleh sampaikan ke sebelah, kita cuba sampaikan. Kalau kata tak mampu, setidak-tidaknya ada COD, telefon, buat online. Jadi kita minta hantar ke jiran-jiran kita, insya-Allah. Ada cara, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Di antara lagi perkara yang disunatkan memelihara diri daripada marah, berkata keji, bohong, fitnah, mengumpat dan lain-lain. Ini disunatkan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tolong pastikan jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti marah. Marah ni pula tengok marah pada apa? Marah pada perkara-perkara yang tak sepatutnya marah, tapi perkara-perkara yang sepatutnya marah. Contoh, kita jumpa anak kita tak puasa. Jadi hak kewajipan puasa tadi itu hak Allah. Maka ketika itu wajib kita marah. Sudah barang pasti, jangan kita pula duduk senyap tengok anak tak puasa, anak makan depan kita. Isteri pula buat benda maksiat, anak buat maksiat, benda-benda yang berlarang, yang dilarang oleh Allah SWT dilanggar. Jadi kita siap dah. Maksud marah kat sini ialah marah pada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka kita disunatkan kita tahan diri kita. Begitu juga berkata perkara yang keji, berbohong, fitnah, mengumpat. Sekarang ni benda-benda ni bukan pada amalan dua bibir lagi, bukan amalan lisan lagi, amalan tangan. Jadi sekarang ni pula kita tengok dah sebulan kita duduk kat rumah ni, orang-orang dah tak tahu nak bercakap apa. Jadi akhirnya tangan dia bercakap. Tu sebabnya kat Facebook tu kita tengok dah melimpah-limpah pula orang fitnah, orang mengata, orang mengumpat dengan menggunakan jari. Jadi tolong berhati-hati. Dalam bulan puasa lebih-lebih lagi, kita pastikan diri kita tidak sampai tergelincir termasuk dalam golongan yang melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara yang perkara yang disunatkan lagi, iaitu memelihara seluruh anggota badan daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Ni dia, ya. Perkara-perkara maksiat. Anggota tubuh badan kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, perut kita, mata kita, telinga kita. Kalau kita buka kitab Syekh Abdul Qadir, bila sebut je tubuh ada 7. Pandangan mata 1, hidung, lisan, telinga 4, 2 tangan, 2 kaki, kemaluan dan perut. Mata, melihat, mendengar, mencium, lisan 4, tangan, 2 tangan, 5, 2 kaki, kemudian kemaluan dan perut. Jadi 7 anggota tadi pastikan jangan sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itulah perkara-perkara sunat yang dituntut ke atas orang yang berpuasa. Kemudian kita sambung lagi. Kemudian perkara yang ketujuh, perkara-perkara makruh dilakukan ketika berpuasa. Perkara-perkara yang dimakruhkan ke atas orang yang berpuasa. Yang pertama sekali, berkumur-kumur, madah, dan menghirup air ke dalam hidung, istinsyak, ketika berwuduk secara berlebih-lebihan. Masukkan air ke dalam mulut dan juga berkumur-kumur, dipanggil mahmadah,
ataupun istinsyak memasukkan air ke dalam hidung berlebih-lebihan, lalu ketika itu hukumnya makruh. Tapi kalau katalah berlebih-lebihan tadi sehingga sampai masuk ke dalam rongga, batal. Tolong berhati-hati. Masuk ke dalam hidung, ataupun hidung ni tak ada masalah, sini tak ada masalah. Masuk rongga kat mana? Ulama sebut di tulang hidung ni. Ni tulang. Jadi kalau sini saja, ni yang lembut ni, yang lembek ni, tak ada masalah. Kita masukkan air kat sini, tak ada masalah istinsyak di sini. Tapi kalau katalah istinsyak di sini sehingga masuk ke tulang hidung tadi berlebihan, masuk ke sini, maka ketika itu batal. Begitu juga kat sini. Dalam mulut kita berkumur-kumur tak ada masalah. Tapi kalau sampai masuk ke pangkar rongga tadi, bila sebut kita dapati situ ada pangkar rongga. Nak dapati pangkar rongga tadi sebut Jadi pangkar rongga tu sampai ke situ, masuk je lebih, maka ketika itu batal. Tapi bermain-main di situ, istinsyak mahmadah tadi, hukumnya makruh. Lebih baik elak. Makruh ni lebih baik tinggal. Di antara perkara yang dimakruhkan lagi, mengunyah makanan dengan syarat tidak telan. Mengunyah makanan ni, contoh katalah kita ni ada anak kecil yang masih lagi makan kena kunyah. Jadi dah tak ada orang lain nak mengunyahkan makanan, kita je nak bagi dia makan, maka ketika itu kita pun kunyah hukumnya makruh. Tapi kalau telan, hukumnya batal. Kunyah. Lepas tu kita pun keluarkan balik makanan tadi masuk dalam mulut dia. Itu tak ada masalah. Walaupun tak ada masalah, tapi hukumnya makruh. Lebih baik elak. Hari ni ada blender, guna blender. Ada batu giling, guna batu giling. Ada cara, berbagai-bagai cara hari ni yang boleh kita gunakan untuk mengelak daripada kita mengunyah tadi. Itu dia. Di antara perkara yang dimakruhkan lagi, merasa makanan tanpa menelannya. Ni bagi orang yang biasa masak lah. Petang-petang pukul 6.30. Dekat sini ada dua hukum. Ada sebahagian ulama sebut harus bagi tukang masak, dia nak rasa, dia nak tahu masin ke tak masin, tawar ke tak tawar, dia rasa tadi harus hukum dia. Tapi ada sebahagian ulama kata walaupun harus tetapi makruh, lebih baik elak. Di antara yang dimakruhkan lagi ke atas orang berpuasa, iaitu ihtijam, iaitu berbekam. Berbekam hukumnya makruh. Di dalam mazhab hukumnya makruh, tetapi mengikut pandangan ataupun mazhab Hambali, boleh membatalkan puasa seseorang. Jadi lebih baik elaklah berbekam. Di antara perkara yang dimakruhkan lagi, iaitu menghidu dan melihat minyak wangi ataupun sesuatu yang wangi, memakai wangi-wangian, menghidu wangi-wangian dan memakai wangi-wangian bagi orang berpuasa. Lebih baik dia elak, hukumnya makruh. Di antara lagi perkara yang dimakruhkan bagi orang berpuasa, iaitu berendam di dalam air. Duduk dalam sungai, duduk dalam kolam. Ni lagi pula ni musim KP, saya tengok banyak rumah-rumah beli kolam. Beli kolam plastik tu untuk anak-anak. Jadi bulan puasa ni kan panas. Jadi sebelum Ramadan anak-anak berendam. Masuk Ramadan, mak dengan ayah pun berendam sekali kat dalam tu. Jadi berendam dalam tu selagi mana tidak masuk air ke dalam rongga, tak batal, tapi hukumnya makruh. Di antara perkara yang dimakruhkan lagi, bersiwak ataupun memberus gigi setelah tergelincirnya matahari, iaitu masuknya waktu zuhur. Bersiwak ataupun memberus gigi selepas tergelincir. Sebelum tergelincir tak ada masalah, hukumnya harus. Tapi selepas dia tergelincir, hukumnya makruh. Tapi kalau katalah sampai mengundang kepada perkara yang membatalkan, maka batal. Ni dia. Kemudian terlalu banyak tidur dan terlalu banyak bercakap, maka hukumnya makruh. Mengelakkan daripada banyak tidur dan banyak berbicara. Jadi dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa ni, lebih baik kita banyakkan membaca Quran, berwirid, beristighfar, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurangkan bercakap benda-benda lara, kurangkan. Kita kena fikir mana. Di antara perkara-perkara yang dimakruhkan lagi, iaitu melakukan sesuatu benda yang boleh mendatangkan syahwat. Ni dia. Melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan syahwat. Maksudnya dia pegang-pegang isteri dia sampai datang syahwat, ataupun cium isteri dia, ataupun pegang gosok-gosok isteri dia. Sesuatu perkara yang boleh mendatangkan syahwat, ataupun kalau katalah bukan pasangan dia, dia tengok video yang boleh mendatangkan syahwat, hukumnya makruh. Tapi kalau sampai keluar ataupun satu benda yang boleh membatalkan, maka
batal. Dia. Itulah dia perkara-perkara yang dimakruhkan ketika seseorang itu berpuasa. Kemudian seterusnya, dan yang terakhir, untuk ulangan kita pertemuan pada kali ini, iaitu kita masuk pada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama iaitu murtad. Seorang itu melakukan sesuatu perkara yang mensyirikkan Allah, ataupun menidakkan sesuatu ketetapan Allah, ataupun mengiyakan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya orang tengah puasa, dia kena tangkap. Dia minum Milo ais dekat dalam store. Tiba-tiba jabatan agama tangkap dia. Lalu dia kata apa? Suka hati akulah. Aku nak makan ke aku nak minum ke? Kubur lain-lain, kubur sendiri-sendiri, dia kata. Lalu pegawai jabatan agama pun tanya, wajib puasa tak? Tak. Suka hati akulah, aku nak puasa ke tak puasa. Dia menidakkan kewajipan, maka jatuh hukum murtad. Tapi kalau dia kata, oh wajib puasa, ya wajib puasa, tapi saya rasa malas nak puasa. Jadi orang yang macam ni jatuh hukum fasik, tak jatuh hukum murtad. Dia tidak menidakkan, tidak menidakkan kewajipan puasa tadi, hanya jatuh hukum fasik. Tapi kalau dia menidakkan kewajipan tadi, maka jatuh hukum murtad. Di antara perkara yang membuatkan seorang itu batal puasa, dia keluar darah haid. Ni bagi orang perempuan. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa seorang itu keluar darah nifas. Darah nifas ini ialah darah yang keluar setelah seorang itu melahirkan anak. Orang tu seorang perempuan dilahirkan anak, kemudian darah yang keluar selepas daripada keluar anak tadi dipanggil darah nifas. Maka batal puasa. Di antara lagi perkara yang membatalkan puasa iaitu wiladah. Darah yang mengiringi anak ketika lahir. Seorang perempuan dia melahirkan anak tadi keluar dengan darah, dipanggil darah wiladah. Darah wiladah. Darah yang mengiringi anak itu dipanggil darah wiladah. Darah yang keluar setelah anak dah keluar, lepas tu baru keluar darah, itu dipanggil darah nifas. Darah yang keluar sebelum anak, itu dipanggil darah istihadah. Darah istihadah ni tidak membatalkan lagi puasa. Darah istihadah tidak membatalkan puasa, dan masih lagi dituntut untuk dia berpuasa, dan masih lagi dituntut dia melaksanakan solat. Darah istihadah, darah yang keluar sebelum daripada lahirnya anak. Tapi darah yang mengiringi anak dipanggil darah wiladah, maka batallah puasa. Darah yang keluar setelah melahirnya anak dah keluar, lepas tu baru keluar darah, dipanggil darah nifas, itu pun batallah puasa. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa lagi, gila. Walaupun hanya satu lahzah, dia gila sekejap, gila. Apa maksud gila? Tak ingat apa-apa, tak berakal, hilang akal. Walaupun satu lahzah, maksud satu lahzah sekelip mata dia gila, maka ketika itu batal puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa lagi iaitu pengsan ataupun mabuk yang disengajakan jika keduanya terjadi sepanjang hari. Jika kedua-duanya tadi terjadi sepanjang hari, dia pengsan panjang. Kalau pengsan sekejap je, terlampau panas sangat, tiba-tiba jatuh, lepas tu sekejap saja, lepas tu terus bangun, tak sepanjang hari, tak satu masa yang panjang, maka ketika itu dia tak batal. Ataupun mabuk. Mabuk ni bukan mabuk yang tak disengajakan. Kalau mabuk yang disengajakan batal. Mabuk yang disengajakan batal. Contohnya apa? Dia minum arak, ataupun dia ambil dadah. Mabuk yang disengajakan batal. Kalau yang tak disengajakan, contoh orang paksa dia letak senapang dekat kepala dia, inject dadah, lepas tu tiba-tiba dia mabuk dalam keadaan sekejap tu, dalam 5 minit, 10 minit, tak sepanjang hari, maka ketika itu tidak batal. Kemudian disebutkan lagi di antara perkara yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan melalui rongga yang terbuka, termasuk mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan, kubul dan dubur. Memasukkan sesuatu pada setiap rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni disebut di sini iaitu mulut. Rongga, bukan mulut ni, rongga terbuka di sini, bermula daripada sini, ataupun lubang hidung. Lubang hidung bukan di sini mula dia. Itu sebabnya kita puasa, kita boleh korek hidung, tapi pastikan korek hidung ni tak sampai rongga. Rongga hidung ni di mana? Rongga hidung ni di tulang ni. Tulang ni ada lubang
Jadi dekat tulang ni bermulalah rongga hidung. Jadi masukkan kat situ, sampai kat situ, sentuh kat situ, maka ketika itu batal puasa. Telinga. Telinga macam mana? Telinga ni disebut oleh para ulama, kita masukkan sedikit. Jadi lebih daripada jari kita tadi, kita masukkan jari. Jadi lebih daripada sekatan jari itu, maka ketika itu batal puasa. Itu dikatakan rongga telinga. Begitu juga kemaluan. Kemaluan kita qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Dia ada dipanggil apa? Dipanggil cincin. Cincin, tempat kemut. Tempat kemut tu. Itu dipanggil rongga, bermulalah rongga. Rongga qubul dan rongga dubur. Jadi kalau masukkan sesuatu pada rongga-rongga tadi, maka batal. Di antara perkara yang membatalkan lagi, muntah dengan sengaja. Apa maksud muntah dengan sengaja? Iaitu seperti menjolok-jolok. Menjolok-jolok dia. Dia jolok-jolok dekat dalam tu sampai terjadi muntah. Jadi muntah dengan sengaja batal. Muntah dengan tak sengaja tak batal. Contohnya dia pusing, pening, tiba-tiba tu muntah. Muntah tadi dalam keadaan tak disengajakan, maka tidak batal puasa. Tapi muntah dengan sengaja, dia gosok gigi, dia jolok-jolok, dan dia tahu bahawa kalau dia gosok gigi tadi dengan jolok-jolok tadi, sampai membuatkan dia muntah, mengundang kepada muntah, maka perbuatan tadi sengaja, batal puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa lagi, iaitu keluar air mani dengan syahwat dan memegang secara langsung, iaitu dipanggil termasuk onani. Keluar air mani dengan syahwat dan juga keluar air mani dengan syahwat dan memegang secara langsung. Maksudnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja batal. Dia keluarkan air mani tadi sama ada baik sama ada dia berjima ataupun dia onani, maka ketika itu batal. Tapi kalau keluar air mani dengan tak sengaja, contohnya apa? Dia tidur, tengah hari sebelum zuhur dia tidur. Jadi dalam tidur tu mimpi naik kapal, mimpi naik kuda. Jadi akhirnya tiba-tiba keluar air mani, mimpi berjima, keluar air mani. Jadi keluar air mani ketika itu dalam keadaan tak sengaja. Batal puasa tak? Tak batal. Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja, sama ada dengan onani ataupun dengan berjima, maka ketika itu batal puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa lagi dengan berjima ataupun zina. Berjima ni sama ada berjima dengan halal, iaitu dia berjima dengan isteri dia, dengan pasangan dia yang halal, ataupun dia berjima, melakukan jima, persetubuhan dengan orang yang tak halal, sama ada manusia ataupun binatang dengan cara tak halal, maka tetap batal puasa. Sama ada keluar air mani ataupun tidak keluar air mani. Dalam arti kata memasukkan hasyafah, sama ada di dalam qubul ataupun dubur, yang halal, pasangan yang halal ataupun pasangan yang tak halal, manusia ataupun binatang, maka memasukkan hasyafah tadi hukumnya membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Itu hukum teraslah, walaupun ada pembahasan ulama. Kalau orang lelaki tadi dia hanya masuk setengah saja tak batal, orang perempuan tadi pula kalau masuk semua sekali batal. Jadi itu pembahasan lain lah. Kita ambil pembahasan teras, kita tak nak cerita bab terlalu detail sangat, sebab benda ni memang benda yang tak sepatutnya kita buat. Di antara lagi perkara yang membatalkan puasa lagi, iaitu makan dengan sengaja, walaupun makanan sebesar biji lenga ataupun bijan. Makan dengan sengaja. Makan tak sengaja tak batal. Lupa dia puasa. Sebab kita dah terbiasa. Awal Ramadan ni biasa orang tergelincir lah. Biasa terjadi awal Ramadan. Sebab biasanya pukul 9, pukul 10 ni waktu makan. Hari Khamis tu kita makan lagi. Masih ada orang makan. Yang orang puasa, Alhamdulillah lah, dia dah biasa puasa Isnin Khamis. Orang yang tak biasa ni, hari Khamis dia makan, hari Jumaat dia lupa dia puasa, dia pun makan. Jenis pula bukannya buat makan, jenis orang yang suka makan benda-benda yang ada dalam peti ais, ada bawah tudung saji, jadi dia terus makan, ngap, dia lupa dia puasa hari tu, hari pertama puasa bulan Ramadan. Jadi makan dalam keadaan tak sengaja tak batal. Makan dalam keadaan sengaja batal. Kemudian minum dengan sengaja, walaupun setitis air sekalipun hukumnya batal. Minum air, minum air dengan sengaja, hukumnya batal. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama untuk ulang kaji kita pada kali ini. Dan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah SWT, kita akan bertemu lagi untuk sesi yang kedua bagi membicarakan tentang rutin ataupun jadual yang diajukan oleh para ulama pada bulan Ramadan.
InsyaAllah itulah yang dapat kita kongsi. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik tunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.